Bersyukur kita kepada hadrat Allah SWT kerana dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam satu majlis santai-santai bersama kita mendengar isu-isu semasa yang sekarang ni begitu menarik nak didengarkan dan menarik untuk kita tukarkan sebenarnya. Sebelum itu, nama saya Zul Amali bin Haji Hussein. Saya intro sikitlah pengenalan diri saya. Saya nak cakap Kedah saya tak pandai. Boleh ya, saya cakap KL boleh ya? Boleh. Nama saya Zul Amali, umur 43 tahun. Saya bersama-sama dengan pemuda UMNO daripada umur saya 18 tahun, iaitu pada tahun 1998, iaitu pada zaman reformasi. Zaman Zahid Hamidi menjadi ketua pemuda UMNO Malaysia waktu ketika tu. Dan waktu itulah saya mula menjinakkan diri untuk menjadi seorang ahli pemuda UMNO. Yang cakap pada masa itu pemuda UMNO begitu gah kononnya. Waktu ketika itulah ramai sangat nak jadi ahli pemuda UMNO waktu ketika itu. Jadi dalam masa tempoh daripada umur 18 tahun tu bertingkat-tingkat lah. Jadi AJK Pemuda Bahagian, seterusnya menjadi Naib Ketua Pemuda Bahagian, dan yang terakhir menjadi Ketua Pemuda UMNO Bahagian di Seremban. Untuk makluman pakcik-pakcik, tuan-tuan, di Seremban ni, Parlimen Seremban ni adalah parlimen yang paling terbesar dalam Malaysia. Parlimen yang ada lebih kurang 6 dun. Jadi itulah saya memikullah tugas sebagai Ketua Pemuda Bahagian untuk menjaga 6 dun. Dan untuk makluman juga, Seremban sudah 15 tahun di bawah pemerintahan DAP. Di bawah pemerintahan DAP, iaitu saudara Anthony Loke yang menjaga Seremban. Dia jaga bandar ya, kampung dia tak jaga. Dia jaga bandar aja tuan-tuan. Dia jaga kampung langsung dia tak jaga. Saya berasal daripada Lenggeng. Mungkin tuan-tuan pernah dengar satu otai lama dalam UMNO, Allahyarham Datuk Ishak Haji Ismail. Itulah kawasan saya, kawasan Lenggeng. Lenggeng ni kampung dia, kampung orang Minang lah ramai. Orang Minang. Dan saya juga, arwah bapa saya pun orang Minang. InsyaAllah. Cuma mak saya bukanlah orang Minang. Mak saya orang biasa ya. Dalam masa tempoh tu, hinggalah saya menjadi Ketua Pemuda Bahagian waktu zaman UMNO kalah. Kalau nak dihitungkan, lebih kurang dalam 25 tahun jugalah saya berpolitik. Dan untuk makluman sahabat-sahabat, pakcik-pakcik, dalam masa tempoh 25 tahun tu, saya juga merupakan pengurusi Brigade Gerak Gempur Pemuda UMNO Negeri Sembilan, yang di mana membuat kerja-kerja PRK ke PRN ke, kira senang cerita macam parlimen perang lah. Parlimen perang untuk Tok Mat tu sendiri sebenarnya. Saya tak pandai ceramah. Saya bukan penceramah. Di dalam PAS ni baru saya belajar untuk beri ceramah. Kalau saya tersalah kata, saya minta maaf lah pada awalnya. Dalam masa yang sama, apabila kita flashback balik, apa terjadi sebelum PRU 15, kita pernah duduk di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Saya nak flashback balik biar semua orang tahu daripada mana asalnya hingga terjadi hari ini. Kita kembali balik pada belakang balik. Di mana pada 22 bulan Pakatan Harapan memerintah kerajaan. Di mana waktu ketika 22 bulan itu UMNO tidak menjadi menjadi kerajaan. UMNO menjadi pembangkang. UMNO menjadi pembangkang waktu ketika itu begitu garangnya waktu ketika itulah UMNO, sehinggakan isu-isu mengenai tentang menyentuhnya tentang agama Islam, menyentuhnya tentang kebajikan rakyat, dan UMNO cuba menjadi satu pasukan yang kuat untuk menggagalkan segala anasir-anasir yang dibawa oleh Pakatan Harapan waktu ketika itu. Tetapi dalam masa tempoh 22 bulan itu, akhirnya Allah Ta'ala memakbulkan doa kita semua, mendoakan semua rakyat Malaysia runtuh kerajaan 22 bulan itu. Mulalah langkah Sheraton
kerajaan tu. Saya rasa semua orang tahu waktu ketika itu Tun M mengambil keputusan untuk lepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri dan akhirnya Abah diangkat menjadi Perdana Menteri. Dalam masa Abah menjadi Perdana Menteri, orang-orang UMNO ni rasa tercabar kerana yalah Abah asalnya daripada UMNO. Tiba-tiba Abah telah dipecat daripada UMNO selaku timbalan Presiden UMNO. Akhirnya Abah telah diangkat menjadi Perdana Menteri daripada Parti Bersatu. Jadi orang-orang UMNO ni tercabar. Sebenarnya bukan semua orang UMNO yang tercabar, tuan-tuan. Sebenarnya hanya Zahid Hamidi saja yang tercabar. Kerana Abah, ni saya cerita dengan tuan-tuan. Abah sebenarnya waktu Abah menjadi Perdana Menteri itu, Abah telah mengofer jawatan timbalan Perdana Menteri itu kepada Tok Mat. Tapi Tok Mat menolak. Kenapa Abah mengofer Tok Mat menjadi timbalan Perdana Menteri waktu ketika itu? Kerana waktu ketika itu Zahid ada kes. Ada kes mahkamah. Jadi Abah je nak satu parti Perikatan Nasional, parti yang bersih. Bersih dan stabil. Tapi Zahid tak bersih. Bila Zahid tak bersih, apa yang Abah nampak? Tok Mat. Dan Abah dengan Tok Mat ni bukannya orang lain pun. Sahabat baik. Sahabat baik, tuan-tuan. Ya, asalnya daripada UI yang sama. Sahabat baik. Jadi bila Abah telah menolak Zahid Hamidi menjadi TPM, bermulalah episod-episod yang Zahid cuba menggagalkan usaha-usaha Abah, apa yang Abah buat. Kita sini nampak apa yang Abah buat waktu kita hadapi pandemik COVID. Setiap hari keluar dekat TV, beritahu kepada rakyat tentang usaha-usaha kerajaan untuk membantu rakyat menyelesaikan permasalahan rakyat. Waktu tu dengan bakul makanan, saya rasa berjuta bakul makanan turun dekat setiap kawasan untuk menjaga kepentingan rakyat. Begitu prihatinnya Abah ketika itu. Saya cakap ni bukan saya bodek Abah, tak. Ini hakikat. Ini realiti. Di mana waktu ketika itu Abah setiap kali dalam TV, setiap kali tu berdoa, mohon kepada Allah semoga kita dihindarkan daripada segala musibah bencana. Tetapi dalam masa yang sama juga, Zahid telah menyusun juga. Dia tetap juga desak kepada Tuan Guru sebenarnya. Ni sahabat saya bercerita dengan saya. Abah Zahid dan Ashraf Wajidi telah pergi ke rumah Tuan Guru untuk meminta juga jawatan sebagai TPM. Tuan Guru cakap, tanyalah dekat Abah. Kalau Abah setuju, saya okey. Tuan Guru cakap. Dalam masa yang sama, Abah cakap dia tak setuju. Kerana Zahid ada kes, 47 kes. Dengan kes-kes mahkamah ni semua. Jadi, Abah tak bersetuju. Kerana Abah nak kekalkan Perikatan Nasional ni bersih dan stabil waktu ketika itu. Dan akhirnya bila Abah tak bersetuju, Tuan Guru cakap, tak apalah, kita dengarlah cakap pengurusi perikatan. Kalau tuan-tuan ingat, waktu Tuan Guru pergi IJN, waktu itulah Zahid Hamidi jumpa Tuan Guru. Kalau tuan-tuan ingat. Waktu Tuan Guru pergi IJN, tiba-tiba sakit dada dia pergi IJN, dan malam tu jugalah Zahid telah pergi ke rumah dia untuk membawa fail setinggi ini, untuk selesaikan permasalahan dia tentang kes mahkamah dia, tuan-tuan, pada malam tu. Kemudian, tuan-tuan, Abah sebenarnya berjiwa besar, tuan-tuan. Atas desakan-desakan seterusnya dalam politik UMNO waktu ketika itu, Abah berjiwa besar. Abah nak menjaga kepentingan orang Melayu. Jadi Abah akhirnya meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan memberi ruang kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri pula. Dan itu jawatannya di dalam parti UMNO adalah Naib Presiden UMNO. Belum ada lagi dalam UMNO jawatan Naib Presiden menjadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Di dalam UMNO ni, jawatan untuk menjadi Perdana Menteri mesti dah Presiden. Tetapi Abah telah beri peluang itu dan beri ruang itu kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Kerana Zahid ada kes. Kedua, kenapa bukan Tok Mat? Kerana Tok Mat kena lantik pula jadi senator. Waktu ketika tu Tok Mat belum jadi lagi ahli parlimen. Waktu tu Tok Mat menjadi adun saja.
Dan bila untuk Tok Mat dilantik sebagai senator, dihalang oleh Zahid Hamidi, tuan-tuan. Kita nampak macam Zahid Hamidi yang Tok Mat ni baik, sebenarnya tak. Tak pun. Dia orang berkecamuk je. Seorang duduk tingkat 38, seorang duduk tingkat 8. Tingkat 8 tu pejabat Barisan Nasional. Daripada tu pejabat Tok Mat. Tingkat 38, pejabat Zahid. Duduk asing-asing. Berceritalah, berkumpullah masing-masing. Membuat gerakan-gerakan untuk parti, bukannya untuk kepentingan orang Melayu. Jadi akhirnya Pak Long Mael menjadi Perdana Menteri waktu ketika itu. Dan Pak Long Mael telah disokong oleh sahabat-sahabat ahli-ahli parlimen untuk mendukung sebagai Perdana Menteri ketika itu. Alhamdulillah, terbitlah kerajaan keluarga Malaysia. Kan? Dengan Pak Long Mael teruskan apa sahaja usaha-usaha Habah untuk menjaga kepentingan orang Melayu dan rakyat dan agama Islam waktu ketika itu. Terus. Tapi dalam masa yang sama, setiap kali PAU, Zahid ulang. Kita nak cepat pilihan raya. Apa yang Zahid nak kejar sangat cepat pilihan raya? Jadi dalam masa yang sama, bila setiap kali didesak, Pak Long cakap, tak apalah, kita bubar parlimen. Tuan-tuan tahu tak kenapa Pak Long bubar juga parlimen? Waktu ketika beliau nak bubarkan parlimen, ini bukan saya buat cerita, ini Pak Long sendiri cerita dengan saya. Waktu ketika beliau nak bubarkan parlimen tu, Zahid dah siapkan surat pemecatan beliau sebagai ahli UMNO. Jadi nak tak nak, beliau terpaksa bubarkan parlimen. Ya, dia sebagai seorang ahli parti, dia terpaksa akur dengan kehendak presidennya. Lalu beliau membubarkan parlimen. Kalau dia tak buat, nanti kena pecat sebagai ahli. Orang UMNO ni, dia cukup sayang dengan jawatannya. Dia cukup sayang. Kang kena pecat, Kang. Macam cakap apa, susah, macam berat benar lah, berat sangat lah dia. Kalau kena pecat, kena buang kan. Yelah, macam Pak Long tu lain lah. Dia sentimen dia sebagai seorang ahli parti yang lama. Pak Long ni zaman pemuda UMNO lagi memang dah all out habis-habisan lah. Dan dia telah berjaya menjaga kawasan dia begitu baik sekali. Kemudian waktu ketika dalam masa yang sama bila dah dibubar parlimen tu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat, pernah nampak saya dengan Sir Azri ada buat satu video tentang jajaran baru. Saya, Tun Faizal, Sir Azri, kita bercerita tentang jajaran baru ni. Jajaran baru ni maksudnya, tuan-tuan, di mana PKR, DAP dan UMNO. 3 parti ini bergabung. Jadi waktu ketika tu memang dah terhidu dah. Ada suara-suara sumbang mengatakan yang Zahid akan bergabung dengan Anwar, akan bergabunglah dengan DAP. Tapi ahli-ahli UMNO ni dia kononnya dia cakap apa? Tak, ini semua adalah dusta. Ini adalah semua kerana kata-kata seorang broker. Dia panggilnya saya broker. Dia panggilnya Sir Azri broker. Dia panggilnya Tun Faizal sebagai broker. Ini bukan suara broker. Ini suara kita sebagai seorang ahli UMNO, seorang yang saya ada berjawatan dalam parti sebagai ketua pemuda bahagian. Jadi saya bersuara. Setiap kalilah saya bersuara, setiap kali itulah saya panggil masuk media untuk bagi tahu semua rakyat bahawasanya kita ada satu perkara yang akan berlaku. Dan itu jajaran baru di mana UMNO akan bergabung bersama DAP dan Anwar. Tak, seorang pun tak percaya. Tak, Zahid takkan buat macam tu. Biasalah UMNO. Bila dah keluar je suara-suara sumbang seperti itu, dia pun keluarlah satu surat daripada MKT kononnya. Dalam surat MKT itu mengatakan tiada apa-apa pun tentang jajaran baru. Saya ada simpan surat tu lagi. Tiada pun pasal jajaran baru, cakap. Tak ada. Jangan risau, orang UMNO semua jangan risau. Tak ada jajaran baru. Dia cakap. PAU lagi sekali pun dia pun meyakinkanlah. No Anwar, no DAP, no Bersatu. Di PAU ni, tuan-tuan, di PAU ni adalah perhimpunan agung UMNO yang perhimpunan yang paling tertinggi. Di mana kalau di dalam PAS, Muktamar, betul? Muktamar. Tapi di dalam UMNO adalah peringkat PAU, Persidangan UMNO, Persidangan Agung UMNO. Dalam tu berapa ribu orang ahli UMNO akan umbi datang
mendengar Zahid bercakap, no Anwar, no DAP, no Bersatu. Bersoraklah orang semua. Kononnya yakinlah dengan Presiden cakap, yakin. Betul lah. Tak adalah, bukan cerita Jebat tadi ni, cerita Sir Azri tadi ni, cerita Tun Faizal tadi ni, semua dusta. Dia saja je nak melaga-lagakan kita. Tak ada pun. Zahid dah cakap lah, no Anwar, no DAP, no Bersatu. Ni menipu lah ni. Dalam masa yang sama tu jugalah, Sir Azri, Tun Faizal telah dihadapkan kepada lembaga disiplin Parti UMNO hingga digantung sama 2 penggal. Jadi orang pelik, kenapa Jebat tak kena gantung? Ni cerita dia. Kerana apa saya tak kena gantung? Tok Mat panggil saya. Tok Mat cakap, selagi aku hidup, selagi itulah kau tak kena gantung. Betapa rapatlah saya dengan Tok Mat, macam itulah tahap dia. Jadi saya teruskan perjalanan saya. Kan? Kemudian keluarlah satu audio di mana Tok Guru okey, guru anak murid semua cerita kan. Okey lah semua. Ada tengok kan video kan? Audio tu. Audio Zahid dengan Anwar tu. Saya rasa orang sini ada tengok. Video tu keluar. Akhirnya kantoi jugalah video tersebut. Di mana dalam pau tadi kau cakap no Anwar, no DAP. Selepas dia pau, keluar audio kau dengan Anwar. Saya waktu tu, sayalah orang pertama dalam pemuda UMNO Malaysia. Saya pergi balai polis, saya buat report. Dalam report tu saya mengatakan saya tidak berpuas hati. Dan ahli-ahli pemuda saya tidak berpuas hati dengan keluarnya video tersebut. Jadi saya minta pihak polis untuk membuat siasatan terhadap video ini. Adakah benar ataupun tidak. Keluarlah lagi satu kali surat MKT. Mengatakan tiada pun audio tersebut. Audio itu adalah palsu. Zahid Hamidinya kerja. Keluar sumpah laknat. Bayangkanlah tuan-tuan. Sejahil-jahil saya lah tuan-tuan. Saya tak pernah lagi nak main sumpah-sumpah laknat kepada Allah ni. Takut saya. Tapi Zahid punya berani, dia boleh main sumpah laknat. Main sumpah laknat dengan Allah ni main-main. Tak tahulah, saya bukan nak kata, tapi hari ni saya tengok dah macam pelakon Korea pun ada juga. Dah macam pelakon Korea pun ada juga saya tengok. Tak tahulah kok betul buat pembedahan, kok makan duit sumpah ke, saya pun tak tahulah. Kan, wallahu alam. Jadi dalam masa yang sama, sekitar cakap apa? Tentang seorang ni kata bukan, seorang kata ni ya. Akhirnya bubarlah parlimen, bubar parlimen. Dan waktu ketika ni cukup ketara, waktu bubar parlimen ni tuan-tuan. Kerana apabila dalam UMNO ni, dia akan mencalonkan nama-nama siapa yang akan menjadi ahli parlimen, calon ahli parlimen. Dan waktu ketika tu saya rasa tuan-tuan pun nampak banyak nama-nama besar telah disisihkan dan telah digantikan. Nama-nama besar ni semuanya adalah orang-orang Pak Lumail. Macam contohnya Datuk Seri Haji Salim di Jempol. Begitu dulu dia pegang sebagai chairman Resda. Begitu banyak jasanya dekat penduduk Jempol. Jempol ni kat Negeri Sembilan tuan. Jempol ni salah satu parlimen dekat Negeri Sembilan. Kawasan Felda. Betapa banyaknya bantuan sumbangan yang telah dia sumbangkan dekat penduduk-penduduk Jempol, tuan-tuan. Saya sendiri, depan mata saya sendiri, saya nampak macam mana dia bekerja siang malam. Dia berurusan dengan orang kampung. Apa yang tak, komputer riba ke, beg sekolah ke, segala-galanya. Akhirnya, Zahid buang. Macam tu je. Dia gantikan dengan orang lain. Kemudian, pemimpin kita yang tersohor, yang baru-baru ni menyertai keluarga PAS, yang berbahagia Tan Sri Anwar Musa. Di Ketereh tu, kalau orang cakap apa, kalau sebut dia Ketereh, Tan Sri Anwar Musa. Macam tu juga di Tanjung Karang. Sebut dia Tanjung Karang, Noh Omar. Punya cakap apa, berjasa berapa lama, Setiausaha Agung UMNO, pernah jadi Setiausaha Agung UMNO. Daripada tahun berpuluh, dekat 50 tahun, beliau berbakti bersama UMNO pun disisihkan, dibuang. Tidak ada lagi ruang dan peluang untuk beliau
menjadi calon pada PRU yang lepas. Tan Sri Nohoma. Ini paling sedih, tuan-tuan. Sebenarnya Tan Sri Nohoma ni, waktu ketika beliau di rumah, ini anak dia sendiri cerita dengan saya tau. Ini bukan saya buat cerita. Anak dia sendiri cerita dengan saya. Nurul Noh. Waktu beliau di rumah, nama-nama calon semua dah keluar dah. Dah sampai dah dekat tingkat 38. Jadi anak dia tanya kat bapak dia, kenapa abah tak pergi lagi dekat pejabat? Tak ada pun siapa-siapa panggil, dia cakap. Oh ya ke? Tak apalah. Macam tu saya pergilah. Tan Sri cakap. Dia pun pergi. Tuan-tuan, tahu apa jadi? Sampai dekat bangunan PWTC tu, tuan-tuan, Tan Sri Nohoma tidak dibenarkan untuk naik tingkat 38. Masuk lift pun tak bagi. Punya kurang hajar punya pemimpin UMNO di dalam WTC tu. Masuk lift pun tak bagi. Akhirnya, Tan Sri Nohoma dapat juga naik. Dengan dibantu oleh Pak Long Ismail Sabri. Pak Long bawa naik jumpa Zahid. Tan Sri Nohoma bawa lah fail tentang memorandum daripada ketua-ketua cawangan, ketua-ketua pemuda cawangan, ketua-ketua wanita cawangan, dengan memorandum itu menyokong Tan Sri Nohoma sebagai calon di Tanjung Karang. Tan Sri Nohoma cakap, masuk jumpa Zahid, bagi fail tu dekat Zahid. Zahid ambil fail tu, Zahid campak macam tu. Pengkhianat, dia cakap. Dia boleh cakap dengan Tan Sri Nohoma pengkhianat. Tan Sri Nohoma cakap apa? Janganlah buat aku macam kain buruk. Main campak-campak fail aku. Kau pengkhianat, kau bersatu. Zahid Hamidi. Dia dengar cakap orang, dia dengar calon yang baru ni, dia cakap yang Tan Sri Nohoma ni dah sokong bersatu. Itu yang dia dengar. Datuk Seri Syahidan Kasim di Perlis. Dia buang satu negeri Perlis. Habis. Perlis tu sebut dia sebut Perlis Datuk Seri Syahidan. Itu orang lama. Jadi punya jahat ni, punya cakap apa, hati Zahid ni yang begitu kohok ya. Dia sanggup mengenepikan semua orang-orang Palu Mael ini untuk demi apa? Untuk demi peluang dia untuk dia membentuk kerajaan dengan mudah. Dekat situ kita dah nampak dah jajaran baru akan berlaku. Muncullah calon-calon baru. Kemudian waktu tu saya ingat lagi Zahid Hamidi cakap, kita gerak solo. Gerak solo, tak nak bersama PAS. Biarlah kita gerak solo, PAS lambat sangat bagi jawapan. Macam-macam lah dia momok-momokkan dekat ahli-ahli UMNO ni. Dia menyalahkan PAS kononnya. Dia hantarnya kita punya Khairi Jamaluddin bertanding di tempat lain. Dekat Sungai Buloh tu dia hantar. Orang tu duduk Negeri Sembilan, kau hantar dekat Sungai Buloh. Konon-kononnya nak menjahanamkan karier dia. Lepas dia PRU, kau pecat dia pula. Betul-betul kohok lah hati dia. Tuan-tuan, waktu penamaan calon waktu sebelum penamaan calon, ni selesai tadi ni, selesai lah, diorang dah kena buang, diorang dah tak dilantik jadi ahli parlimen. Kemudian pada malam penamaan calon tu, lebih kurang dekat 40 ahli-ahli parlimen, calon-calon ahli parlimen telah dipanggil ke tingkat 38 untuk sign satu SD. Sign satu SD di depan lebih kurang 10 orang lawyer. Ketua dia Datuk Azalina. Sign lah. Contoh kalau saya calon, saya sign lah. Sign. Tanpa baca SD tersebut. Dan hanya dihuraikan, mengatakan di dalam SD itu, hanya Zahid Hamidi saja yang layak membawa nama calon Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong. Jadi, calon-calon ni sign lah. Dia cakap, kalau siapa tak sign, hari itu juga kita gugurkan sebagai calon. Kita lantik calon baru. Tapi tak ramai. 40 orang je. Tak ramai pun. 40 orang. Ini yang dikatakan oleh Tonggu. Tonggu katakan, Zahid ada usaha untuk mengecikkan kemenangan. Dia telah setting, tuan-tuan. Dia telah setting untuk cakap apa? Nak 40 je. Maka, itu yang terjadi sekarang ni, tuan-tuan. Selepas tu, bila diorang dah selesai, dah PRU15 tu menang, dah selesai semua, diorang pecat KJ
Dia gantung naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Dia gantung, ramai lagi lah yang dia gantung. UMNO dah lari pada wadah perjuangan lah. UMNO dah lari pada wadah perjuangan. Dengan orang cakap apa, menggantung orang-orang yang banyak berkorban dengan UMNO berpuluh-puluh tahun berkorban. Contoh macam KJ, waktu menjadi Menteri Kesihatan, punya susah payah siang malam tak tidur menjaga kepentingan rakyat. Kau buang macam sampah je. Macam tu je kau buang. UMNO betul-betul tak tahu nak menghargai permohonan orang, tuan-tuan. Tak tahu nak menghargai jasa orang. Saya ingat lagi pesan arwah abah saya. Kalau kau tak boleh balas jasa orang, kenang jasa orang. Jangan jadi kurang hajar. Tapi Zahid, dia tak kira. Dia nak lepaskan dia punya dia punya hasrat dia. Heboh lah dia cerita. Dia cakap yang kena buang ni semua adalah broker. Yang kena buang ni semua adalah pengkhianat. Yang kena buang ni semua tali barut bersatu. Tali barut pas. Tapi tuan-tuan, saya tanya, bila tuan-tuan dengar cerita saya semua ni, siapa yang menipu dengan ahli UMNO Akaumbi, tuan-tuan? Saya ke Zahid? Tuan? Zahid kan? Siapa yang menipu rakan-rakan komponen BN? Saya ke Zahid? Siapa yang menipu pengundi BN? Undi BN dapat DAP. Undi BN dapat DAP. Zahid Hamidi. Zahid menipu lagi semua rakyat Malaysia. Dia menipu semua rakyat Malaysia, tuan-tuan. Orang tu daripada kampung Sip ni nak mengundi kat Seremban, balik tanpa duit minyak, tanpa duit apa sekalipun, demi parti dia, waktu ketika tu mengundi Barisan Nasional, akhirnya dapat DAP. Dia sendiri pun tak berminat nak bersama DAP. Tapi oleh kerana Zahid tipu semua. Zahid cabuli hak-hak pengundi rakyat Malaysia ni sebenarnya, tuan-tuan. Kita sebagai rakyat Malaysia yang kena tipu ni, kalau saya lah kan, kalau saya diberi peluang lah, bukan nak hasut tau, pergi balai polis ramai-ramai buat satu report polis. Macam ni ke? Kita sebagai hak pengundi ditipu, hidup macam tu saja. Dengan orang-orang politik macam Zahid Atiqah Haq ni. Yang pengkhianat orang Melayu siapa? Zahid lah. Sanggup jual Melayu dengan DAP. Kau sanggup jual parti nenek moyang UMNO tu bersama dengan DAP. Akhirnya wujudnya perkahwinan luar tabi'i. Mewujudkan kerajaan luar tabi'i bersama Anwar. Betul, tuan-tuan. Saya atas dasar sebab itulah, tuan-tuan, pada waktu tu saya masih lagi Ketua Pemuda Bahagian, dan pada 17 Disember 2022 saya tak nak jadi pengkhianat orang Melayu. Saya tak nak jadi pengkhianat bangsa saya. Saya tak nak menjadi pengkhianat kepada agama saya. Saya masih Ketua Pemuda Bahagian waktu ketika tu, tuan. Saya ambil keputusan, saya letak jawatan saya sebagai Ketua Pemuda UMNO Bahagian. Saya letak jawatan saya tak peduli lah. Saya cakap, saya tak boleh jadi pengkhianat, saya ada maruah, saya ada prinsip, bukan PAS bayar saya pun, bukan Perikatan Nasional bayar saya pun, untuk saya keluar, untuk saya letak jawatan. Tuan-tuan, saya waktu tu UMNO menjadi kerajaan, saya Ketua Pemuda Kerajaan, Tok Mat Menteri Pertahanan. Kalau saya rasa saya nak duit ke, saya nak apa pun, jual peluru pun saya boleh buat kot. Jual peluru ke, cuci kapal selam ke, boleh dapat. Ataupun saya duduk rumah diam-diam. Tak payah asal politik ni lagi dah. Lantak lah. Semua merepet semua ni. Kita beria dekat kampung ni. Contoh kampung ni. Hari-hari lah kita hantar bakul makanan kat semua kampung ni. Tolong orang kampung. Bersih kubur orang kampung. Bersih masjid orang kampung. Semua kita buat kerja-kerja orang kampung. Akhirnya orang atas, dia tipu kita. Dia boleh bergabung pula dengan DAP. Habis tu yang hadap hari-hari orang kampung siapa? Saya. Tuan-tuan. Tapi bukan tuan-tuan sini lah. Tuan-tuan yang kat Seremban lah. Dia orang yang hari-hari menghadap. Malu. Hari-hari kau cakap DAP komunis, DAP chauvinis, DAP anti-Islam. Macam-macam. Macam itulah yang terjadi, tuan-tuan. Akhirnya saya memilih perjuangan PAS, tuan-tuan. Bersama wadah perjuangan PAS. Bukanlah kerana pangkat. Bukanlah kerana seat lenggeng tu kursi PAS, bukan.
Ramai orang cakap, jebat keluar UMNO, letak jawatan UMNO, nak jadi calon PAS kat Lengging lah tu. Tak, saya bukan keluar pasal calon. Saya keluar bukan pasal nak ada pangkat, tak. Saya keluar tuan-tuan, saya ni jahil. Ya, orang cakap saya, nak belajar agama, pergi masuk sekolah pondok lah. Nak belajar agama, pergilah kelas agama. Tapi saya ni jiwa politik. Saya cakap dengan hati saya ni jiwa politik, saya suka berpolitik. Jadi dalam politik yang ada pencakapan Islamik ni adalah PAS. Jadi saya dekat, saya pun peluk mak saya pun tahu saya sedih. 25 tahun saya bersama-sama dalam UMNO, saya letak jawatan saya, akhirnya saya bersama dengan PAS. Kerana bagi saya, ada satu hati saya tu dah berkata dah, cukup-cukuplah kau bersama dengan kebatilan, hari ini kita bersama dengan hak yang tetap hak, iaitu menegakkan agama Islam dan menjuangkan bangsa Melayu kita. Kerana itulah saya bersama-sama dengan keluarga PAS, tuan-tuan. Akhirnya, orang cakap, masuk PAS tunggang agama. Dia cakap. Ni tuan-tuan, saya beritahu tuan-tuan, saya orang Islam. Saya orang Islam. Habis saya nak tunggang apa? Takkan saya nak tunggang DAP pula? Tak tentulah saya tunggang agama Islam saya. Nak tunggang apa lagi? Betul tak tuan-tuan? Dia cakap kita penunggang agama, habis tu nak tunggang apa? Nak tunggang apa sekarang ni? Kita orang Islam, dah tentulah kita tunggang agama kita. Itu sebenarnya. Ini balik penunggang. Kau sedar tak? Kau orang tu yang penunggang DAP. DAP tunggang kau cukup. Bawa kulu kilir. Memalukan, langsung tak ada maruah. Tuan-tuan. Dia cakap, saya banyak makan duit UMNO. Dia cakap. Masuk PAS dah banyak makan duit UMNO, belah lah dia. Cakap. Tuan-tuan, saya lah ketua pemuda bahagian yang paling miskin lah, tuan-tuan. Paling miskin. Orang ketua-ketua pemuda bahagian lain, waktu zaman 2018, zaman UMNO kalah tu, masing-masing ada menjalar lagi kereta welfare. Apa segala kekayaan yang ada. Tuan-tuan, saya jadi ketua pemuda bahagian, saya jual baju kelawar, tuan-tuan. Baju kelawar perempuan tu, saya jual. Saya masuk ke Facebook, saya jual. Dapatlah untung RM5 satu baju. Saya jual jagung tepi jalan. Saya kerja 7E. Saya kerja jadi bellboy kat hotel. Apa yang saya tak buat? Segala-gala, tanyalah. Budak-budak saya tahulah. Jual air kelapa muda tepi jalan. Saya buat banner tu. Bos jebat kelapa muda. Tak sampai 2 hari, datang MBS kacau, serang. Itu kedai ketua pemuda tu. Tutup kedai dah. Macam tu sekali, tuan-tuan, diuji. Saya betul-betul cakap, ya Allah, sedihnya aku, ya. Macam ni sekali korang buat aku, ya. Tak apalah, saya cakap. Itulah, bila orang cakap saya habiskan duit UMNO. UMNO yang habis duit saya dia. Nak buat program kan, tak motor saya gadaikan, tak apa benda yang saya gadaikan. Kalau nak buat program dengan UMNO ni. Semua buat sendiri, tuan-tuan. Tapi dalam PAS, saya tabik lah. Saya memang tabik dalam PAS. Bila dah buat program dalam PAS dia, seorang-seorang collect. Seorang RM50, seorang RM20. Saya macam, wish, macam ni saya cakap. Wah, betul-betul saya, katalah besok bagi nak RM3,000 kan. Dah dapat dah RM3,000. Sekejap ya. Nah, dalam PAS. Ukuah itu yang membuatkan lagi menarik hati saya sebenarnya. Dan waktu ketika saya keluar tu juga, dalam 50 orang jugalah saya keluar dengan Esko Pemuda Bahagian, dengan pengurusi Biro Agama saya ada hadir ni, dengan sahabat-sahabat kampung saya waktu ketika tu. Lebih kurang 50 orang. Saya dah masuk tu, malam tu Ashraf turun. Ashraf Wajidi turun Seremban. Dia cakap, jebat keluar sekat 50 orang, sembang je lah, dia cakap. Sekat 50 orang, apa yang dia boleh buat? Tuan-tuan, kalau saya nak letak, nak tutup Pemuda Seremban tu boleh je. Saya ketua Pemuda Bahagian. Tapi saya relax je. Tak apa, saya cakap. Dia cakap yang tu. Kebesokannya, saya arahkan semua jentera-jentera pemuda-pemuda lama saya dalam UMNO tu, 500 orang. Orang kat Lengging, dalam UMNO, telah keluar berhijrah bersama PAS dan mengikut saya waktu ketika tu. 500 orang setakat hari ni. Alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah, tuan-tuan.
Satu rumah tu katalah ada, satu keluarga tu ada 10 orang. 10 orang masuk keluarga, masuk PAS. Berhijrah. 8 cawangan pemuda UMNO saya tutup kan. Nak mesyuarat pemuda UMNO ya, bos. Nak mesyuarat pemuda UMNO, tak payah mesyuarat. Tutup. Masuk PAS. Okey bos, masuk PAS. Habis. Saya kerja je cukup. Apa lagi yang kau nak kan? Memang saya kerja je cukup tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sekarang ni kerajaan kita ni begitu, bagi saya kerajaan paling gagal lah. Kerana baru-baru ni kita nampak dekat KLIA, seorang menteri pelancongan membuat kerja menteri KDN. Pelik tak tuan-tuan? Kerana immigration ni di bawah KDN. Bukannya kerja menteri pelancongan pun nak pergi buat survey, nak tengok pelancong-pelancong datang. Itu bukan alasan. Saya rasa skandal dia. Ataupun awet dia ke, saya tak tahulah. Tapi saya rasa tu. Kerana bagi saya, Menteri KDN saja yang layak masuk macam tu. Tapi bila dia ni memang masuk je, mesti ada something. Kau boleh tuduh pula pejabat awam makan rasuah. Baguslah apa yang immigration buat. Dia buat report polis. Buat report polis, mengatakan apa yang menteri itu buat. Kalau saya jadi Anwar Ibrahim, saya suruh Anwar Ibrahim pecat menteri tersebut, gantikan dengan orang lain. Tak ada kain apa baiknya pun. Dan untuk makluman juga, tuan-tuan, sekarang ni kerajaan betul-betul menahan untuk kita bersuara. Kebebasan bersuara. Tuan-tuan mesti ingat, tuan-tuan ialah bersama dalam PAS. Anwar pun dulu PAS juga kan. Parti PAS yang bawa dia Kulu Kilir, bagi peluang kepada dia. Dia cakap apa? Kita mesti hentikan. Mesti kita halang, dia nak kebebasan bersuara di Malaysia ni. Tapi baru-baru ni, Pak Mir Fazil masuk dalam TikTok, beritahu siapa yang bersuara bantai kerajaan, kita akan hantar polis datang rumah tangkap. Siapa yang ajar menteri macam tu? Dia punya marah dengan Sir Azri, Pak Mir Fazil ni, dia sebab video semua tu, dia masuk dalam TikTok, lepas tu dia cakap, Sir Azri ni, tuan-tuan, Gomo ni, Papa Gomo ni, bila dia buat live, 38,000 orang, 40,000 orang. Menteri Komunikasi buat live, 3,000 orang, 2,000 orang. Zahid Hamidi buat live, 6 orang. Macam mana hati dia tak sakit, kan? Macam mana hati dia orang tak sakit tengok keadaan Sir Azri yang baru keluar. Sir Azri ni lama je duduk belajar agama. Pasal tu lama tuan-tuan tak nampak. Saya pujuk dia cukup. Saya pujuk dia, tolonglah bro, kau keluarlah, bantulah aku. Dan akhirnya cakap dia akan keluar untuk bersama Penyatuan Melayu. Kerana itulah ramai tanya saya kenapa Sir Azri tak duduk pentas ceramah politik. Cepat. Tak apa. Gomo akan keluar bersama dengan Proklamasi Melayu. Tapi tetap menyokong kita. Dia tak berada dalam pentas politik. Tapi berada di atas Penyatuan Melayu. Tiket Penyatuan Orang Melayu. Jadi tuan-tuan, minta maaf lah saya panjang sikit ni. Untuk kita berhadapan dengan PRN yang akan tidak lama lagi ni, 12 Ogos. Saya yakin di kawasan SIG ni, di kawasan kampung ni, peratus pengundinya adalah peratus pengundi Melayu yang paling tertinggi. Pada PRU yang lepas, 65% saja orang Melayu yang keluar untuk mengundi. Dan kita hanya boleh menang, orang Melayu boleh menang, mesti keluar lebih kurang dalam 98% pengundi Melayu kena keluar untuk mengundi. Saya rasa banyak jasa-jasa Menteri Besar Datuk Seri Sanusi bantu orang kawasan Greek. Apa yang saya dipahamkan, baru-baru ni lebih kurang 132 keluarga dapat grant tanah. Kan? Terlibat di kampung ni. Saya tengok dalam tu ada 132 keluarga dapat grant. Jadi itulah kehebatan Datuk Seri Sanusi. Cerita MB Kedah sampai Seremban. Anak-anak muda kat dalam Seremban tu, bos, saya rasa nak macam Datuk Seri Sanusi lah. Dia cakap, pasal apa, itulah. Kita tengok dalam PAS dulu, bos, tak macam ni lah. Tapi dalam PAS kan ni dia lain lah. Dia ada rasa, diorang ada rasa semangat. Diorang rasa semangat nak bersama dengan PAS. Saya cakap, bagus lah, inilah PAS. Kita kena ikut peredaran zaman. Dia kata, yang ulama, saya cakap, yang umara, saya cakap. Kita ikut peredaran zaman. Jadi Alhamdulillah, sekarang ni ramai. Anak-anak muda sekarang ni nak bersama dengan PAS. Diorang suka dengan apa yang parti buat, dengan usrahnya. Saya pun nanti balik pun nak buat usrah juga dengan kawan-kawan. Dekat-dekat nak PRN ni, kena jaga juga, jaga kawasan.
asyik pergi tempat orang kan, orang pun marah kat kawasan tu. Kan? Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih lah kepada PAS kawasan SIK kerana menjemput saya. Sebagai akhir kata saya, kita ni orang Melayu. Kan? Kita orang Melayu. Kita ni orang Malaysia. Sampai bila kita nak hadap perangai Anwar dan perangai Zahid ni? Adakah Anwar dengan Zahid ni, Malaysia ni dia punya ke tuan-tuan? Malaysia ni bukan dia punya tuan-tuan. Dia pun sama macam kita je. Dia kita yang bawa dia naik atas. Oh lah, maksud saya parti lain lah. Parti PKR macam tu je yang bawa naik atas. Tapi kita, takkan kita nak tengok je. Jadi saya seru pada semua pengundi-pengundi dalam kawasan SIK pada PRN kali ini, ramai-ramai beritahu dengan semua saudara-saudara mara semua, kita keluar mengundi, kekalkan kemenangan kepada Datuk Seri Sanusi. Takkan kita nak pokok sena jadi MB pula kan? Betul tak tuan-tuan? Sekali lagi saya ucapkan pada NYDP, Abang Ad yang bawa saya datang ke Kedah. Terima kasih kepada semua. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Siru ala barakatillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.